Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita pada pagi ini. Meneruskan perbincangan kita dalam memantapkan, dalam mengukuhkan, dalam menguatkan keimanan kita kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim. Kita membincang dan membaca dan menghayati hujah-hujah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau An-Naba'ul Azim. Mengukuhkan keimanan kita bahawa Al-Quranul Karim ini adalah kitabullah, adalah kalamullah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah melepasi dua marhalah, dua peringkat. Ya, dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah meneliti sumber Al-Quran itu, adakah ia datang daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yakni adakah Al-Quran itu ialah khayalan Nabi. Ya. Dan tapak asas penghujahan kita ialah iqrar. Kita kata hakikatnya perkara ini tidak sepatutnya menjadi syubhah. Tidak selayaknya menjadi syubhah. Itu adalah tapak asas, jangan lupa ya. Kita dah bincangkan daripada awal. Ya, sepatutnya isu ini tidak lagi menjadi syubhah. Isu ini tidak lagi menjadi syubhah. Kenapa tidak lagi menjadi syubhah? Kerana ikrar daripada Tuan Badan bahawa Al-Quranul Karim bukan dia yang reka. Al-Quran sendiri banyak tempat bagi tahu kata Al-Quran ni bukan rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kita nak? Ya. Dia sudah ada pengakuan. Kalau orang dah mengaku, apa lagi kita nak soal balas, nak petikai? Ya. Tak perlulah, kan? Kalau orang dah mengaku kata dia tak buat benda tersebut atau dia buat benda tersebut, kenapa kita nak cari lagi bukti-bukti lain? Tapi kita kata dalam melayan kerenah-kerenah golongan-golongan yang suka membawa syubhat juga walaupun ia farasi, kita telah pun melihat hujah-hujah pembuktian-pembuktian bahawa Al-Quranul Karim bukan datang daripada dalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran juga pada peringkat yang kedua, kemudiannya kita telah melihat bukti-bukti yang kukuh bahawa Al-Quranul Karim juga bukan diperolehi oleh Nabi SAW menerusi pembelajaran atau pengajaran daripada mana-mana manusia. Sama ada ahli kitab, apatah lagi bukan ahli kitab. Tidak ada dalil sama sekali yang mengatakan Nabi SAW ni ada guru daripada kalangan manusia. Tidak ada. Ya. Dan kita dapati punca. Tetapi setelah mana kita datangkan bukti-bukti yang kukuh, yang logik, masih ada golongan etis, golongan kafir, golongan yang sesat, tidak mahu mengakui perkara ini. Kerana mereka konon-kononnya setiap kejadian benda dalam alam ni mestilah mereka nak cari sebab-sebab yang bukan daripada, di luar daripada alam. Mereka hanya mencari apa yang mereka sebut sebagai natural causes. Dia kata salah. Dan lebih lagi ialah kerana mereka sombong dan tidak mau tunduk kepada kebenaran yang telah jelas. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala,
لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب في بيداء تيهاء أو أننا سيترامى بنا السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كلا، فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه، وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها القرآن على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. Pada marhalah yang ketiga, dalam usaha kita nak mencari sumber Al-Quranul Karim. Kata Musannif rahimahullah, kita juga tidak akan lajak jauh. Perjalanan kita, perantauan kita mencari punca di mana datangnya Al-Quranul Karim ini, kita tidak akan lari jauh. Kita tidak akan pergi cari di luar daripada Al-Quran. Di peringkat yang ketiga ini juga, penelitian kita masih lagi pada Al-Quran itu sendiri. Saya katakan di sini, kalau kita nak cari sumber sungai, dan sungai mengalir, sungai Nil misalnya. Kita nak tahu sungai Nil ni mai punca dia datang mana? Daripada gunung mana, daripada tasik mana? Macam mana kita nak tahu? Tidak ada cara yang lebih mudah, bahkan tidak ada cara lain. Melainkan kita kena menelusuri sungai Nil itu ke hulunya. Betul tak? Kita kena mudik sungai itu sampai ke hulu. Ya? Barulah kita tahu sumber dan puncanya. Kita kena ikut flow air sungai itu. Daripada mana ia datang? Arah dia mengalir. Ya? Maka demikianlah. Ya? Demikianlah kalau kita nak tahu Al-Quran, sumbernya, kita kena ikut Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kalau kita ikut, kita kaji, kita akan nampak sumbernya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini membimbing ke arah yang tepat, ke arah yang jitu. Dia adalah petunjuk, maka dia akan tunjukkan dirinya. Dari mana ia berasal? Dari mana ia datang? Apa sumbernya? Kita tidak perlu lagi hidayah lain daripada Al-Quran, kerana Al-Quran adalah hidayah kepada semua perkara. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya? Jadi Al-Quran itu sendiri adalah hidayah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ianya adalah sebab untuk Allah Ta'ala membimbing kita. Sebab itu Al-Quran ni dia adalah self-sustain. Dia tidak perlu kepada sumber-sumber luaran. Dia kata kita akan kaji apa dia? Keadaan langsung yang terzahir padanya Quran atas lisan Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaihi wa ala alihi. Wa kulluna na'rifu tilka adh-dhahirata al-'ajibata allati kanat tabdu 'ala wajhihi al-karim fi kulli marratin hina yunazzalu 'alayhi al-Quran. وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه فكانوا يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا وثقل جسمه حتى يكاد يرد فخذه الجالس إلى جانبه وحتى لو كان راكبا لبركت به راحلته وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتا مختلطة تشبه دوي النحل ثم لا يلبث أن تسر عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا محدثا. Semua kita orang Islam, kita tahu bagaimana cara wahyu turun. Kita dah baca dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika dia
memulakan kitabnya Sahih Al-Bukhari, dia mulakan dengan Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Dia ceritakan macam mana cara wahyu turun, apa kondisi dan keadaan Nabi SAW ketika mendapat wahyu, ya. Wajah baginda menjadi merah, ya. Apa berpeluh-peluh, walaupun Al-Quran itu turun pada musim sejuk, dahi Nabi ni akan pecah peluh, ya. Badan Nabi jadi berat sehingga seorang sahabat Nabi, Quran turun dan paha Nabi duduk di atas paha dia, dia kata berat, hampir nak patah paha aku ni. Nabi tu badan dia rasa berat masa Quran turun, dan para sahabat radhiyallahu anhum boleh dengar bunyi macam bunyi, orang kata apa, bunyi lebah, bunyi zzz, kan, dekat muka Nabi tu ada bunyi, kan, bunyi suara yang tak dipahami oleh para sahabat. Tapi bila bunyi itu hilang dan Nabi tiba-tiba dalam keadaan berpeluh-peluh tu, tiba-tiba lega, hilang secara automatik, secara tiba-tiba, secara drastik, ya, hilang keadaan tersebut. Dan terus Nabi SAW membaca ayat Al-Quran yang baharu, Quranan jadidan muhdatha, Quran yang baharu, bacaan yang baharu yang tidak pernah didengari sebelumnya itu. فَمَنْ شَاءَ يَبْحَثَ عَنْ مَصْدَرِ هَذَا الْقُرْآنِ فَهَا هُنَا أَقْرَبُ مَظَنِّهِ فَفِيهَا فَلْيَحْصَرِ الْبَاحِثُونَ بُحُوثَهُمْ وَلْيُنْشِدْ طُلَّابُ الْحَقِّ ضَلَّتَهُمْ وَأَيْنَ تُلْتَمَسُ الْأَسْبَابُ الصَّحِيحَةِ لِأَثَرٍ مَا إِنْ لَمْ تُلْتَمَسْ حَيْثُ يَظْهَرُ ذَلِكَ الْأَثَرُ وَحَيْثُ يَدُورُ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ. Jadi Syekh kata di sinilah, pada keadaan ini, ketika mana Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad SAW itu, kondisi Nabi Muhammad SAW itu adalah tempat terbaik untuk kita mencari dan mengkaji punca datangnya Al-Quranul Karim. Macam kita kata tadi, Syekh kata di sini, di mana lagi tempat yang paling baik untuk kita cari punca sesuatu perkara, satu kejadian, fenomena, melainkan pada tempat yang terzahir padanya kesan fenomena tersebut. Ya, kesan terzahirnya fenomena tersebut. Di situlah tempat yang sepatutnya yang dikehendaki untuk para pengkaji, para pencari kebenaran, mengkaji dan mencari kebenaran di situ. Jangan mencari tempat lain. Ya, kalau kita nak cari ayat, kita cari di tempat yang ada padanya kesan air. Jangan kita pergi cari di padang pasir yang kering kontang. Kan? Sebut tentang ayat ni, tadi baca pagi tadi, paper kata Selangor tak ada ayat, tak lama lagi, beberapa hari tak ada ayat. Kan? Dan ana teringat kelawakan golongan Aswaja. Ada satu orang ni, dia dulu pergi buat program pegang anjing. Kan? Ya, pegang anjing tu mazhab apa tak tahu. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia tulis dalam satu tabloid, bukan Sahabat pun, tabloid. Kan? Kata nak mengajak agama ni, nak mengajak fiqh ni, kena ada orang yang mengaji, ada sanad. Kita alhamdulillah kita ada sanad. Kan? Kita belajar. Kita ada sijil, ada pengiktirafan. Kan? Jadi dia kata pasal apa ada orang kata apa berebut ayat ni sampai boleh bunuh. Isu yang mereka duk bincang itu isu lama, isu kelas di Yayasan Taklim. Masa nak ganti Ustaz Adli, sampai bab itu. Perkataan Syekh Al-Khatib Syarbini dalam Al-Iqna'. Kan? Mereka ni tak ada modal. Bukan mereka tak tahu, benda itu memang dibahaskan. Tak ada ayat di sini, berebut ayat di sini. Bukannya berebut ayat macam orang Selangor, tak ada ayat. Lepas tu apa nama?
lori ayak mai. Lepas tu pakai berebut tadah timur. Bukan macam itu. Bukan macam tu. Ya. Bila kita baca kitab fiqh, sebab itu kadang-kadang bukan semua dalam kitab fiqh tu kita perlu ajak kepada orang. Cuma yang mereka pikut itu, yang mereka potong video itu kelas khas. Memang pelajar yang mengaji daripada kulit ke kulit. Kan? Kitab. Bahkan mereka pelajar itu dah khatam matan Ghayah wa Taqrib sebelumnya dah habis. Jadi kemudian mereka naik kepada Iqna'. Dan mereka ni orang yang talaqi. Berapa orang je kelas malam. Anda bilang masa tu ada 3 atau 4 orang saja student. Bukannya ramai kelas tu. Memang kelas tu memang pelajar-pelajar yang special. Yang memang nak talaqi ilmu fiqh. Jadi isu-isu yang macam ni kita bincang lah. Isu dia panggil furu'. Ya. Yang mana dia adalah faradiyah. Dia adalah anggaran yang kemungkinan boleh berlaku. Tapi faradiyah ni, faradiyah mungkinah ba'idah. Jauh. Kalau kita ukur dengan zaman kita lah. Ya, tuan-tuan kena faham anggaran yang ulama bagi dalam isu berebut ayat itu. Ialah, bayangkan kita di padang pasir yang kering kontang. Dan kita keputusan bekalan air. Dah 2 hari tak minum air. Lagi sehari kalau tak minum, kiok, mati. Tiba-tiba kita jalan cari air. Tiba-tiba jumpa, ada khemah. Ada khemah, ada oasis. Ada orang duk jaga dekat oasis tu. Ya. Kita pergi dekat dia, kita kata, "Mailah, saya nak minum air sikit. Saya ni dah 2 hari tak minum air. Kalau saya tak minum hari ni, saya matilah." Kan, kita pun dah duk hap nyawa-nyawa ikan. Tak ada air, tak minum air. Ya. Yang dia ni kata, "Tak boleh, aku takkan bagi hang air." Takkan bagi hang air. Aku bayar duit kat hang. Tak mau. Kan? Jadi kita nak buat lagu mana, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita pun gasak lah. Nak pergi serbu tempat air tu. Pasal apa? Kalau dia tak bagi juga kita masuk pergi minum air itu, pakai kiok lah kita, mati lah kita. Dah 2 hari tak minum air. Badan dah kering, dah dehydrated. Jadi hakikatnya orang yang menghalang daripada orang yang macam ini ambil air, minum air, seumpama orang yang pegang senapang nak tembak kita. Tak ada beza. Itu yang ulama faham daripada situasi ini. Kedudukan, itu yang maksud ulama kata dalam kitab fiqh, fahuwa qasail. Dia macam orang yang menyerang. Dia dengan orang yang bawa senapang nak tembak kita tak ada beza. Tak ada beza antara orang yang sekat kita dengan sumber air ini dengan orang yang bawa pedang senapang nak tembak kita, bawa pedang nak sembelih kita. Tak ada beza. Dia adalah seumpama orang yang memang dah hunus pedang, dah tala senapang nak tembak kita. Kalau kita tak tembak dia tembak kita. Itu adalah kiasnya. Sebab itu ulama kata dalam kondisi ini kita boleh bertindak balas. Sebelum dia bunuh kita, kita bunuh dia. Kalau dah tak nampak jalan lain. Melainkan. Tapi ini kondisi faradiyah, anggaran. Yang dia ada nisbah kemungkinan berlaku, tapi ba'idah. Dan mungkin kalau kita ukur dengan zaman kita lah, boleh jadi hampir mustahil kita terbayang benda tu jadi. Apatah lagi kalau kita orang Malaysia baca dan kita ukur dalam keadaan di Malaysia. Ya. Dan sebab itu anda kata kalau kelas itu kelas untuk orang awam yang bukan mengaji fiqh, untuk talaqi fiqh, kita tak perlu bincang pun bab tu, tak ada keperluan. Macam ayat musyammas. Di Malaysia ni ada keperluan ke untuk orang Malaysia tahu pasal ayat musyammas? Tak ada keperluan pasal Malaysia bukan negeri yang ada ayat musyammas. Sebab syarat ayat musyammas ialah mesti di negeri yang cuacanya panas seperti Hijaz. Malaysia ini cuacanya mu'tadil. Tapi kita tengok tuan-tuan guru pondok punya duk bergaduh pasal ayat musyammas. Ya.
Bukan kerana dia adalah isu yang realiti. Dia Malaysia tak ada isu sebab tak wujud ayat musyammas. Dari segi syarat-syarat yang diletakkan oleh fuqaha Syafi'iyah, Malaysia tak wujud ayat musyammas. Tapi isu tu dibincang di kalangan orang yang nak talaqi fiqh, yang memang mengaji fiqh kerana nak mengaji fiqh. Bukan sekadar untuk amalan hari-harian untuk fardu ain dia. Sebab dia adalah di antara isu yang dipanggil mufradatil madhab. Isu yang mana mazhab Syafi'i bersendirian di antara mazhab yang 4 yang lain, yang 3 mazhab lagi. Dan isu itu di antara isu yang menjadi titik serangan daripada mazhab lain kepada ulama Syafi'iyah. Jadi perlu ada defend, mempertahankan. So discussion dia adalah academic discussion. Ya. Jadi konteks kelas perbincangan itu dan isu yang dibawa adalah berbeza, dan benda itu kita bincang sebab dah kita mengaji, kita iqna'. Dan iqna' ni bukannya untuk orang yang just sekadar hari-harian dia nak puasa, nak ni, lepas tu nak semayang, ambil wuduk, yang bukan untuk jadi faqih. Ya? Nampak tak? Tapi bila mereka cut video itu dan bawa di luar konteks, walaupun mereka tahu, kalau mereka tak tahu, nampak sangat mereka bodoh. Tapi mereka tahu. Kan? Tapi mereka saja nak buat isu, nak create isu, nak buat chaos, nak buat kacau bilau, kecoh. Sedangkan ustaz-ustaz mereka berapa banyak isu-isu yang mengelirukan masyarakat, yang tak ada pun kena mengena dalam perbincangan ilmiah para ulama. Rekayasa, pendustaan, pembohongan semata-mata. Ya. Berapa banyak. Kawan yang tulis dalam tabloid tu cerita pasal sanad. Dia dulu pergi buat program pegang anjing. Adakah sanad pegang anjing? Jadi kita nak tanya dia, adakah ada sanad pegang anjing kah? Kan yang pergi pegang anjing tu. Kan? Dia kata dia tak tahu dia buat. Dan nama program I Want to Touch Dogs. Awak hang bodoh bahasa Inggeris kah? Tak mengaji sekolah, tak lulus bahasa Inggeris. Itulah dia. Malaysia ni tak tahu bahasa Inggeris, kira macam tak mengaji sekolah. Bukannya bahasa Inggeris tinggi-tinggi, bahasa Inggeris simple ya. Kan? Jadi nampak sangatlah. Kan? Orang golongan yang bodoh macam ini diangkat menjadi tokoh agama dan rujukan agama di Malaysia. Itulah malangnya. Itu yang Nabi SAW kata, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Depa ni fadallu wa adallu. Depa sesat dan menyesatkan orang lain. Dan mereka ni mengikut hawa nafsu masyarakat. Bercakap sesedap hati. Depa tengok apa yang orang seronok, orang suka. Ya. Depa adalah pengikut hawa nafsu, kecenderungan diri mereka sendiri dan orang ramai. Mereka bukan mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi agama yang direkayasa oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ini adalah hakikat golongan ini. Ya. Menabur fitnah, memutar belik kenyataan orang, semuanya menjadi halal demi mempertahankan kedudukan mereka di mata masyarakat. Kerana bila mereka rasa kedudukan mereka di mata masyarakat semakin goyah dengan pelbagai isu yang melanda golongan mereka, seperti yang kita dah sebut baru-baru ni, isu Afifi Al-Akiti lah, isu Zainul Asri lah, isu Bon Odori lah, yang isu-isu ni menggugat kestabilan kedudukan mereka di mata masyarakat, mendedahkan keaiban dan kelemahan mereka. Maka mereka mencari-cari jalan, menabur fitnah, memutar belik kenyataan orang untuk disajikan. Macam Ana kata semalam lah, kalau orang yang belajar logical fallacies, dia panggil ini sebagai mughalata ar-ranjatul hamra
fallacy of the red herring. Ya. Dia ambil umpan, tapi red herring dia di sini ialah red herring plastik, red herring umpan plastik, bukan ikan red herring yang betul. Ya. Dia gabung dia antara red herring fallacy dengan strawman fallacy. Dia gabung dua mughalatat ni. Mughalatah ranjatul hamra dengan mughalatah dia panggil dalam bahasa Inggeris dia strawman fallacy. Jadi dia buat isu ini untuk mengalihkan orang supaya orang tak nampak kepincangan mereka, kedunguan mereka, kebobrokan dan kebodohan mereka. Ya. Inilah hakikat realiti. Yang mana kalau masyarakat mula sedar bahawa mereka ini adalah golongan yang tidak kompeten untuk diangkat sebagai tokoh, sebagai agamawan, mereka akan bila-bila masa boleh hilang kedudukan, pangkat, jawatan, pengaruh mereka itu akan hilang dan lenyap. Ya. Inilah sebenarnya. Wallahu a'lam bisariratihim, tapi kita lihat apa yang zahir daripada tindakan yang jahat yang tidak ada langsung ciri-ciri orang yang taqwa dan wara'. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita tak nampak pun pada mereka ni ada ghirah pada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan golongan yang konon-kononnya memperjuangkan sangat agama. Kalau mereka perjuang agama, mereka mesti dah lantang bersuara dalam banyak isu umat Islam. Ya. Isu LGBT dalam Disney, isu Bon Odori, isu apa semua ni. Tak dengar suara pun. Ya, kalau mereka ini orang yang lantang dalam mempertahankan umat Islam dalam isu-isu yang besar ini, kita boleh husnuzan, sangka baik dengan mereka. Tapi ini adalah mereka nak kalih isu, nak tutup kelemahan mereka sahaja. Ya. Ini adalah perangai yang sangat jijik, jelek dan buruk. Tapi kalau dah dengan anjing pun boleh pegang, Allahul Musta'an. Apa yang kita nak expect daripada perangai mereka? Akan. Kalau dah bergelumang dengan anjing, ya, perangainya perangai anjing jugalah. Buat macam mana? Kan? Minta maaf cakap lah. Mungkin orang kata ni kasar bahasa, tapi kita lihatlah. Ini adalah reaction sewa. Kan? React kepada apa yang berlaku. Sesuai lah. Kita kalau kita buat punching bag, kadang-kadang kalau kita tumbuk punching bag kita itu kuat sangat, dia melantun, kadang-kadang dia boleh main melantun dan kita pula kena terpelanting balik. Tu kena ingat. Kalau kita tak ada stamina yang kukuh, selagi kalau kita pergi tumbuk kuat sangat punching bag kita, silat hari bulan, punching bag tu nanti melantun, dia hayun kita balik. Hati-hati lah. Hati-hati. Kita tahu kita ni memang punching bag yang mereka suka, digemari. Wahabi apa semua ni adalah punching bag mereka, tempat mereka nak lepas geram. Tapi hati-hati. Awak tu dah lah tidak bertenaga mana. Ya. Takut-takut lagi punching bag tu hayun balik, kena hang, terduduk, tersandak, terpelanting. Jaga-jaga. Jadi itulah nasihat dan pesanan kita. Pasal kita tahu mereka ni rajin juga. Puak-puak ni, puak-puak aswaja ni, mereka buat akaun palsu macam-macam. Ya. Komen tempat kita macam-macam. Kadang-kadang komen tu komen orang yang tak beriman, yang kita tahu orang yang mengaji akidah sifat 20 Asy'ariyah takkan cakap macam tu. Ini orang yang tak mengaji, tak tahu apa, orang yang hidup dia pun kita pun tak tahu macam mana. Ya, tak ada hubungan dengan agama pun. Ya. Menghina apa semua, kan? Kadang-kadang akaun tu akaun palsu saja buat. Kadang-kadang mereka memang follow pun mereka ikut kelas kita pagi-pagi. Ya, tu kadang-kadang orang yang mengaku sunnah, mengaku salafi pun tak berapa nak follow kelas, tapi mereka pula rajin pergi cari video-video kita. Kan? Orang sunnah, orang salafi ni berapa orang dah kita duk minta tolong. Bukan tolong free lah, kan ada pertubuhan kita ni sanggup nak bayar dan sebagainya untuk mereka ini yang ada kemahiran dalam video editing dan sebagainya untuk
buat cutting video dan tapi tak ada yang bertahan, tak ada yang mampu nak buat sampai lah. Separuh jalan tinggal. Tapi depa ni puak-puak yang nak mencari kebatilan ni mereka rajin. Tapi itulah kita kata Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran memang untuk cari hidayah, kita akan jumpa lah. Kan? Tapi kalau kita baca Quran macam Gerd Wilders baca Quran hanya untuk tohmah Al-Quran, untuk buat fitnah pada Al-Quran, kita takkan dapat hidayah. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Macam kita kata semalam lah kan, macam salah seorang tokoh mereka juga kan, baca kitab Ibn Taymiyah tapi hanya nak cari perkataan yuktal, mungkin just pergi dekat Maktabah Syamilah, tulis perkataan yuktal, keluar tu dia kira ada berapa perkataan tu. Bukannya dia baca pun, dia tak baca pun konteks apa semua tu. Tapi orang macam itu dia angkat sebagai tokoh. Kan? Nas'alullah al-afiyah. Dan Ana suka ulas isu-isu macam ni dalam kelas sebab kita dah kata kita tak nak mendidik masyarakat menjadi penuntut isu. Kita nak masyarakat jadi penuntut ilmu. Jadi biarlah bila ada isu, penjelasannya juga sampai kepada ahlinya. Kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia nak bercakap ada isu-isu tertentu, dia berhajat nak bagi pidato umum kepada orang ramai di musim haji, tapi para sahabat larang. Dia kata nanti tunggu balik ke Madinah, ketika mana dalam pidato engkau itu yang hadir ialah orang-orang yang alim berkalangan sahabat yang faham betul maksud yang kau cakap. Jadi biar mereka ini dapat maksud yang betul, kemudian mereka sampaikan kepada orang dengan maksud yang betul. Kalau engkau cakap depan orang yang macam-macam peringkat lapisan, macam-macam yang dia faham, nanti macam-macam berita yang sampai. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita ulas di status Facebook dan sebagainya, kadang-kadang benda tu tak cukup ruang dan sebagainya. Dan orang yang follow Facebook tu bukan semuanya penuntut ilmu. Mereka ni setengah tu memang penuntut isu. Mereka hanya nak cari isu saja. So tak sampai maksud. Tapi insya-Allah kalau isu-isu macam ni diulas kepada para pelajar yang memang follow kelas, ya, insya-Allah antum semua ini boleh tangkap isu yang sebenar dan maksudnya dan menyampaikan dengan sebenar juga. Sekarang nak sampai pun tak susah lagi, pakai reshare je lah video ni, kan? Dan jelaskan. Ya. Dan memang kita dah jelaskan isu tu tahun 2020 Ana dah jawab dalam status Facebook sehari selepas itu, dah jawab balik dah pun. Tapi mereka dah tak ada isu sekarang ni. Ana tengok. Mereka terpaksa recycle isu yang lama. Ya, dan mungkin sangat terdesak. Ana rasa mereka juga ada isu dalaman. Kita pun tak tahu apa isu mereka itu, wallahu alam. Tapi yalah, adalah tu. Jadi bila orang ni kadang-kadang bila dia ada isu dalaman, dia akan dia akan cuba nak timbulkan kekecohan luaran supaya orang tak perasan yang dia ada masalah dalaman sesama mereka sendiri. Ya, Ana tengok pun baru ni Ustaz Mazli Syam, geng Aswaja juga, dia share buku Umar Muhammad Noor pasal polemik takwil sifat dalam hadis. Kan? Mazli Syam dia syorkan buku, tapi tiba-tiba presiden depa Aswaja Zamihan pergi komen kat bawah tu, kata apa share buku ni buku ni daripada sidang kalam, suspicious lah apalah. Kan? Maknanya sesama mereka pun ada masalah dalaman. Itu timbul, ya, pelbagai aliran, ya, mereka pun bukannya satu hati mereka pun macam-macam juga. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu satu, tapi jiwa mereka itu berkeceramuk, berkecai berai, ya, macam-macam arah juga, ya. Sama mereka pun, jadi itu adalah di antara sisi yang mereka cuba nak selindung, ya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita konsisten. Kita kalaupun kita tak setuju dengan orang, isu-isu ilmiah tertentu, kita kritik secara ilmiah, jawab secara ilmiah, dan kita tidak tahmil, tidak bawa perkataan orang di luar daripada konteks yang mungkin. Kalau kita nak bawa pun, kita senaraikan beberapa kemungkinan bagi ucapan seseorang. Ya? Dan kita jawab. Tetapi kita tidak menuduh.
Kita tidak tuduh orang personal itu memang jahat dan sebagainya, itu bukan kerja kita. Kecuali kalau dah zahir tanda-tanda yang begitu banyak, dah sampai nampak di wajahnya, itu kita payahlah kita nak husnuzan kalau dah nampak zahir. Selagi dia tak zahir, wallahu yatawalla sarair. Selagi dia tak zahir, Allah lah yang menentukan apa yang tersemat di dalam jiwa. Tapi kalau dah nampak pada lisan, dah nampak pada wajah, dah nampak pada perangai dan tingkah laku, kita nak buat apa lagi? Nahkum bil zawahir, kita hukum dengan zahir keadaan. Ya. Jadi ini di antara benda yang anda rasa anda kena ulas sedikit lah. Ya. Supaya kita juga perlu di antara sunnah Nabi SAW, bila orang, bahkan kalau ada keadaan yang boleh menimbulkan suspicion pada kita, kita kena jelaskan. Jadi mimba ta'assi bi sunnatin Nabi SAW, kita jawab dan kita jelaskan supaya orang tidak keliru lagi. So kita faham konteks isu yang dimainkan itu, macam anda kata tadi, dia adalah mimba faradiyat al-fiqh, faradiyat fiqhiyah, anggaran-anggaran fiqh bagi keadaan yang mungkin nadir, yang sangat jarang boleh berlaku. Tetapi bila kita baca kitab fiqh yang besar-besar, kitab fiqh macam Iqna' dan ke atas, dalam kitab ni dia banyak datangkan contoh-contoh situasi-situasi yang mungkin nak jadi itu mungkin 1 dalam 1000. Tapi fuqaha, inilah namanya faqih, inilah namanya ulama. Mereka ni jauh wawasan pemikiran mereka. Itulah isunya. Ya. Jadi benda-benda macam itu memang bukan untuk dibincangkan dalam kelas harian untuk kelas awam semua orang, bukan. Tapi memandangkan konteks kelas yang kita bincang waktu itu ialah memang studentnya memang orang yang mengaji kitab fiqh dari kulit ke kulit. Jadi kita bincanglah. Ya. Bukannya untuk kita sebarkan dan sebarkan untuk jadikan dia amalan harian. Benda tu bukan amalan harian, dia adalah kes yang terpencil. Tapi memang dalam kitab fiqh kita akan jumpa benda ni. Kitab fiqh yang besar-besar kita akan jumpa benda ni. Kes yang terpencil pun ulama kadang-kadang dia bincang apa hukum. Bahkan sebelum benda tu jadi, mungkin tak pernah jadi pun dia berbincang apa hukum. Anggaran-anggaran dia buat faradiyat fiqhiyah. Sehingga sebagian ulama ahli hadis mereka tak suka dengan ahli ra'yi sebab ahli ra'yi terlalu banyak buat andaian-andaian sehingga kadang-kadang andaian mereka itu sangat-sangat jauh. Kan? Jadi kita nak kata benda tu andaian, anggaran. Dan situasinya ialah macam singgah sebut. Tapi kalau you pergi ukur situasi tu macam waktu tak ada ayak, you pergi rumah jiran you nak minta ayak tapi dia tak buka pintu rumah, you nak rompuh rumah dia, you nak tembak dia, itu memang tak betul lah. Itu memang tak betul. Kalau you faham macam tu, maknanya you tidak mengaji fiqh. You tidak faham fiqh. Ya? You tidak ada kemahiran dalam ilmu fiqh. Kan? Di Malaysia, dalam situasi biasa kita di sini, kalau dah tak ada ayak sangat pun, pergilah beli ayak botol mineral berlambak. Tempat lain boleh pergi mandi dekat RNR ke apa ke, pergi hotel ke. Macam-macam cara boleh buat di Lembah Kelang ni kalau ayak tak ada. Kan? Dan situasi yang dibincangkan itu bukan ayak tak ada sebab nak mandi, nak basuh baju, nak basuh tangan. Sebab dahaga dalam keadaan yang dah memang jelas akan mengancam nyawa, jelas nyata. Jelas nyata. Kan? Dan orang yang menghalang daripada ayat itu, ulama letakkan hukumnya tidak ubah seperti orang yang memang dah hunus senapang nak tembak kita. Itu cerita dia. Itu cerita duduk dia. Kasail. Jelas perkataan orang fuqaha dalam kitab-kitab fiqh, dia kata fahuwa kasail. Kasail, seperti yang menyerang. Seperti binatang buah yang menyerang. Seperti rimau nak terkam kita. Takkan kita nak. Itu maksud. Kita nampak ulat, takkan kita tak katok. Kan? Nak tunggu dia panggung dulu baru nak katok. Lambat. Kan? Nak nampak rimau duk jegil mata depan kita, nak tunggu dia rekam dulu baru nak tembak. Lambat. Itu cerita sebenar dia. Dan kalimah dalam kitab fiqh itu pun jelas. Kalimah sa'il, mana dia tak belajar pun bab daf'us sa'il apa semua, dia tak faham makna sa'il. Kan?
Dia tak faham makna Israel tu. Lepas tu buat kecoh. Tulis pula dalam tabloid. Dan pembaca-pembaca tabloid ni kita fahamlah tahap pemikiran mereka. Orang yang kalau bahan bacaannya, sumber rujukan berita hari-hariannya ialah tabloid, nasallallahu al-afiyah, elakkanlah. Sedangkan berita yang orang kata surat khabar yang standard, yang resmi pun kita tak boleh percaya bulat-bulat. Kan? Ini kan pula berita tabloid yang memang kerjanya nak melariskan. Tabloid itu dulu pernah siarkan novel bersiri salah seorang penganut Syiah di Malaysia. Kan? Apalah qimah, apalah nilai tabloid yang macam itu. Ya. So memang, dan memang layaklah orang yang macam itu pergi tulis dalam tabloid yang macam tu. Memang itulah qimah, kedudukan, nilai dia. Tidak ada nilai akademik, tidak ada nilai ilmiah. Kan? Program dia menyentuh anjing, pegang anjing dulu, itulah yang menggambarkan diri dia. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tertipu dengan scammers agama ini. Golongan yang bertopengkan agama, bubuh kelik serban sikit, kan, buat muka manis-manis juri-juri sikit, orang agama. Padahal tidak ada kelulusan. Dakwa kata ada sanad. Sanad ni Allah. Kedudukan sanad bukan macam, ya, bukan macam zaman dulu. Kan, macam zaman hadis masih lagi tengah diriwayatkan dan dibukukan. Sanad sekarang ni dia hanyalah sebagai zinah, perhiasan. Perhiasan. Bukannya kemestian. Yang penting belajar. Dan sanad ni banyak cara. Ya. Di antara dapat sanad itu ialah dengan wijadah, dengan munawalah. Banyak cara. Kan? Wijadah mungkin zaman dulu perlu kepada muqabalah pembacaan sebab tak macam sekarang. Tapi sekarang ni kitab-kitab telah ditahqiq, ditangqih, ya, disemak dah beberapa kali dah muqabalah atas nusakh khatiyah dan sebagainya. Ya, ini juga isu-isu baharu dalam masalah sanad ini perlu diketahui. Tapi golongan-golongan mereka macam ni tak ada. Tapi yang dia tu dia buat cerita palsu, cerita bohong, hadis-hadis palsu tu sanad apa tu? Itu kita nak petikai. Apa standard dia untuk pergi cerita pasal sanad orang sedangkan dia sendiri tidak bersanad? Kalau ada sanad pun sanad mungkin sanad palsu sahaja. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ini orang kata apa, sekadar nak menimbulkan isu ni memang mudah. Nak buat isu memang senang. Ala kulli hal tak apalah, kita cukup sekadar itu dulu cerita kita pasal bab itu. Anda balik kepada kitab kita ni. Dah muka sebelah dah. Jadi cerita dia kata, kalau kita nak tahu Quran ni, sumber dia tidak ada cara lain melainkan kita kena teliti pada Al-Quran. Kerana Al-Quran tu hidayah. Dia yang memberi petunjuk. Dia adalah punca hidayah. Dia adalah sebab untuk kita dapat hidayah. Termasuk hidayah ni semua benda. Termasuklah kita sekarang nak cari apa? Apa benda yang kita nak cari? Sumber Al-Quran tu sendiri. Takkanlah dia tak boleh habaq sumber dia. Kalau dia Al-Quran ni boleh menjadi petunjuk kepada macam-macam isu, takkanlah dia tak jadi petunjuk kepada sumbernya sendiri. Kalaulah Al-Quran ini menyingkap pelbagai syubhah, menyingkap pelbagai kekeliruan, meluruskan pelbagai salah tanggapan, takkanlah tidak ada padanya kemampuan untuk meluruskan salah tanggapan berkenaan dengan sumber Al-Quran itu sendiri. Sudah tentu pada Al-Quran itu ada jawapannya. Maka jangan pergi cari tang lain. Mai cari tang Quran. Ada? Ini juga masalah golongan orientalis, golongan westernis. Ya? Mereka tidak mengkaji Al-Quran betul-betul. Ya? Golongan atheist. Dakwa saja. Sama macam nyanyi Aswaja punya perangai jugalah. Ya?
dia nak cari meneliti Quran itu pada tempat yang lain, bukan pada Al-Quran lain. Malah nak baca Quran, tidak ada kemampuan baca Quran, tidak ada penguasaan dalam bahasa Arab kadang-kadang. Ya, tapi nak cerita pasal bahasa Arab Al-Quran ni, subhanallah. Orang Orientalis, Westernis sanggup belajar Al-Quran, bahasa Arab Quran. Ada di kalangan mereka tu dia tak reti nak bercakap Arab, tapi dia boleh faham bahasa Arab yang bentuk tulisan, bahasa Arab klasik, bahasa Arab Quran yang memang mereka ada pengajian khusus. Dia mengaji bahasa Arab, bukan bahasa Arab komunikasi ke apa, bahasa Arab untuk faham teks. Terutamanya sacred text, Al-Quran, Sunnah. Ya? Mereka sanggup. Ya? Allahu Akbar. Tapi kita, orang Islam, tak sanggup nak meluangkan sekelumit masa kita untuk belajar. Pengalaman Ana dulu, pengalaman saya sendiri kan. Kita naik, kita orang Penang kan kita, bila cuti-cuti kita pergi naik Bukit Bendera lah. Kan? Jadi, di Bukit Bendera tu kita pergi, ada sekali saya pergi tu, ada fenomena baru. Kita balik pada Madinah cuti. Fenomena apa dia? Cina-Cina, India di Bukit Bendera tu tiba-tiba dia bercakap Arab. Arab pasar, macam Arab Sadiq, macam kita kata kalau di Madinah tu Arab Bangla kan. Dia boleh cakap, dia boleh habaq. Kan? Cina hak jual air kacang tu boleh habaq harga dalam bahasa Arab. Kan? India hak bawa kereta banji tu. Dia boleh habaq dekat Arab tu kata kain banji tu tak hidup, tak jalan. Dia kata hadza bateriyah khalas, dia kata. Bateri habis, tak cas. Dia habaq. Dia boleh cakap Arab macam jadi pelancong-pelancong Arab yang naik Bukit Bendera tu cakap Arab lah. Cina hak yang bukan Islam, India bukan Islam cakap Arab. Boleh bersembang dengan pelancong, mereka sanggup belajar untuk bisnes. Untuk bisnes. Kan? Pergi masa tu taman ramah-ramah lagi, tak jadi hak besar macam sekarang lagi. Kan? Tulis dukhul, khuruj, ada signboard bahasa Arab. Toke dia hak sambut orang tu pun cakap Arab, habaq harga dalam bahasa Arab. Ya? Tapi yang ana agak lucu dan kecewa dan sedih jugalah, sedih. Arab tu dekat masjid Bukit Bendera tu dia nak pergi tanya asar pukul berapa, masuk asar tak lagi, dia nak solat. Kan? Satu Zuhur nak masuk ke asar, dia nak tahu asar pukul berapa. Belum asar lagi masa tu. Jadi dia tanyalah, mungkin anda tak tahu lah, mungkin imam ke, siyak ke, ataupun siapalah orang yang ada dalam masjid tu macam AJK dia lah. Orang yang memang duk jaga masjid tu. Tak faham, tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tak faham, tak nak tanya apa. Kan? Jadi kebetulan ada di situ, kan tengah duk berehat dalam masjid tu, anda tolong jawab lah. Kan? Habaq lah asap masuk pukul 4 sekian. Kan? Jadi, nak cerita kata tengok, orang Islam tak sanggup belajar bahasa Arab. Demi agama, demi nak faham kitab Allah, demi nak faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir sanggup belajar bahasa Arab demi nak berniaga. Kalau engkau tak ada semangat, at least kau semangatlah macam Cina-Cina dan India-India ni yang belajar bahasa Arab kerana nak berniaga. Untuk promote produk-produk pelancongan mereka. At least. Why not? Sebagai satu permulaan. Langkah awal belajar bahasa Arab komunikasi, kemudian lanjutkan. Apa salahnya? Jadi kita faham dah satu dua patah-patah perkataan dalam Quran dan Sunnah. Kan? Tapi itu realiti yang kita kata menyedihkan. Jadi kita tak heran bila banyak syubhat ditimbulkan, syubhat tentang hadis, tentang Al-Quran, ya. Dan kita mudah di scam, mudah ditipu oleh golongan-golongan yang mereka tu boleh cakap sepatah dua bahasa Arab, terus kita angkat mereka jadi tokoh agamawan. Ya.
Jadi ini di antara perkara yang sebenarnya kita kena galakkan orang Islam belajar bahasa Arab. Setiap pagi di Radio Hakim, daripada dulu start daripada rancangan itu dikelola oleh Ustaz Ervino Johari, sampai sekarang dikelola oleh sahabat baik kita Ustaz Asyafizrul hafizahullah ta'ala. Dah banyak kemajuan dah. Kalau dulu Hayya bil Arabiyah tu pengajar dia kena eja satu-satu perkataan. Lah ni Ustaz Piun tak payah eja dah. Maksudnya orang yang follow daripada awal, daripada start, daripada Ustaz Ervino hafizahullah sampai Ustaz Piun lah ni, maknanya dia orang tu dah boleh mahir dah. Kan? Ada usaha. Kalau kita nak, boleh dapat. Belajar untuk bercakap dahulu, awal. Memang bahasa Arab ni dia bukan belajar dia tata bahasa apa dah, belajar bercakap, belajar kenal. Kan? Kalau anak-anak kita di sekolah hari ni pun belajar bahasa Arab, kenapa kita tidak boleh? Anak cerita dulu berkenaan dengan satu orang yang petikai hadis, petikai Quran. Dia kata dia tak tahu Quran, dia tak tahu bahasa Arab. Dia hanya bergantung penterjemahan. Tapi dia petikai macam-macam hukum Islam. Lepas tu masa PKP, dengar masuk sahabat, masuk berita sebab dia tokoh besar dalam negara kita ni. Dia menghabiskan waktu PKP-nya belajar bahasa Jerman ke apa ingat. Lebih kurang. Anda kata subhanallahil azim. Selama ni engkau duk mengadu, engkau duk kata kau tak faham bahasa Arab, kau hanya bergantung terjemahan apalah. Lepas tu kau petikai hukum hakam Islam, kau petikai hadis Nabi. Kenapa kau tak ambil peluang untuk belajar bahasa Arab? Tuhan bagi kau hidup sekarang dah 90 tahun lebih. Lagi tua daripada Queen Elizabeth pun. Allahu Akbar kabira. Sebenarnya tak belajar, tak boleh belajar atau memang tak mau. Memang berpaling, i'rab. Ini di antara antara perkara yang kita kena beri perhatian. Di antara punca umat Islam ini mudah. Kalau kita baca orang Melayu dulu, kalau kita baca dalam sejarah Pasai, hikayat Pasai, ada cerita di mana Raja Pasai kena tangkap dengan Raja Siam. Raja Pasai ni dia kena tangkap dengan Raja Siam. Jadi menteri-menteri dia fikir macam mana cara kita nak bebaskan raja kita daripada tawanan Siam. Jadi menteri-menteri Pasai ni, Pasai tu Aceh lah Pasai. Tak? Menteri-menteri Pasai ni, pegawai dia, hulu belang dia, menyamar jadi orang Arab. Dalam hikayat Pasai tu kata, dan orang Siam tak syak langsung kata mereka ni orang Arab. Pasal apa? Pasal fasihnya mereka cakap Arab. Allahu Akbar. Nak cerita nenek moyang kita dulu, masa awal-awal masuk Islam dulu ni. Pasal Pasai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kan? Dan kalau ikut cerita tu, dia adalah cerita berkenaan dengan sultan dia yang kedua atau yang ketiga. Yang sultan yang kedua atau ketiga, maksudnya sultan pertama Merah Silu masuk Islam, anak dia atau cucu dia jadi sultan masa itu kena tangkap dengan Raja Siam. Nak cerita kata betapa orang Melayu masa itu bahasa Arab ni tersebar dalam kalangan mereka. Sehingga mereka boleh menyamar jadi orang Arab, pakai serban, bubuh jubah, cakap tu orang Siam tak syak kata mereka ni memang orang Arab. Pasal bukan sebab dia pepelat Arab cakap Melayu, pasal fasihnya bercakap Arab. Sehingga akhirnya mereka boleh menyamar dan lari raja mereka, sultan mereka daripada tawanan, tangkapan Raja Siam. Sama ada cerita tu betul ke tak betul, tapi nak menggambarkan cerita itu memberikan kepada kita latar belakang atau jati diri orang Melayu. Kerana bahasa Arab itu dianggap bahasa agama. Bahasa agama. Kalau tidak, macam mana kita tengok syair-syair kita, puisi-puisi kita, semuanya berunsurkan, bercirikan Arab. Subhanallah. Kesusastraan Melayu itu lebih hampir mirip pada kesusastraan Arab. Allahu Akbar kabir.
Tapi amat malang sekali kalau orang Melayu hari ini tidak menitik beratkan pembelajaran bahasa Arab, Al-Quran, Jawi. Dulu kita guna tulisan Jawi sekejap saja. Orang belajar Arab, belajar Muqaddam tu sat dah boleh kenal dah. Pasal majoriti huruf tu dah kenal semua. Bahkan lebih lagi. Sebab Jawi ada huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ada tambahan yang kita ambil, ada Parsi dan sebagainya. Jadi, nak cerita kata, ya, macam mana kita nak menelusuri Al-Quranul Karim. Kita nak merenung, nak mentadabbur Al-Quranul Karim. Kalau kita tak faham. Ya? Kalau kita tidak faham. Satu patah perkataan bahasa Arab pun tak faham. Sedangkan golongan yang nak menimbulkan syubhat kepada Islam, sanggup bersusah payah belajar, bukan, dan akhirnya kesudahan mereka adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat hidayah pun. Allahu akbar kabira. Kenapa kita umat Islam nak dapat hidayah Allah? Kita tidak ada usaha, effort tu tidak ada, sedangkan Tuhan dah bagi alat yang lengkap dan cukup kepada kita. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Baik. Masa dah singkat. Apa kita bercukupan pada perenggan ini insya-Allah. Ya. Dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Ya. Ada soalan di sini, dia kata, adakah sanad dikira dengan ijazah atau kajian khusus? Sanad ni ada macam-macam cara dapat. Di antaranya ijazah ammah. Ijazah ammah, syekh tu bagi sanad. Walaupun kita tak baca kitab tu dengan dia, tapi dia kata aku ada sanad kitab sekian, aku ijazahkan kepada engkau. Atau dengan kita baca kitab tu dengan dia dan dia ada sanad kitab tu. Atau dia bagi kitab tu pada kita. Macam-macam cara, macam-macam jalan untuk dapat sanad itu dibincangkan dalam ilmu hadis. Ya. Jadi kita kata kesimpulannya, ya, Al-Quranul Karim ini, kalau kita nak dapat petunjuk pada Al-Quranul Karim, ya, jadi apa yang dibuat oleh musannif sekarang ni, bila dia kata kita nak cari sumber Al-Quran, kita cari dalam Quran, pengajaran yang kita boleh ambil ialah sama juga bila kita nak dapat apa-apa hidayah daripada Quran pun, carilah dalam Quran dan Sunnah, dalam sumbernya. Jangan pergi cari luar daripada itu. Ya. Bila Al-Quran cerita pasal sifat-sifat Allah Ta'ala, hadis Nabi tentang sifat Allah Ta'ala, kalau kita ikut flow Al-Quran, kita ikut gaya bahasa Al-Quran, tidak akan ada dalam jiwa kita syubhah, tashbih ke, ta'atil ke, tak ada. Dia memberikan kita unsur keimanan, kerohanian yang tinggi. Kerana tujuan Al-Quran cerita kepada kita, setiap satu sifat-sifat Allah Ta'ala dia cerita dalam Quran, yang Nabi cerita dalam hadis, bukan untuk menimbulkan polemik. Ya? Bukan untuk menimbulkan polemik. Dia adalah untuk menimbulkan rasa kagum dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi sepatutnya bila kita baca ayat-ayat itu, kita rasa semakin bertambah cinta kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Semakin beriman kita dan semakin meningkatkan semangat kita untuk beribadah. Itu yang dirasai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in bila mereka membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi tentang sifat Allah. Tidak ada rasa nak berdebat, rasa nak berjidal, rasa nak petikai, rasa nak tanya, habis tu kalau Tuhan cakap dia macam ni, tapi macam mana kalau dia, itu semua datang berpunca bila diserap oleh pemikiran luar. Dan umat Islam mula cuba berjinak-jinak nak menafsirkan Quran dibandingkan dengan pemikiran luar daripada sumber Al-Quran. Sama ada falsafah Yunani ke, falsafah apakah, pemikiran sendiri ke. Itu adalah punca. Tetapi kalau mereka melihat Al-Quran, menerusi Al-Quran,
memahami Al-Quran, menerusi Al-Quran, menerusi sunnah, menerusi wahyu, faham wahyu dengan wahyu, tidak ada polemik itu. Yang ada kesejahteraan, keimanan, keteguhan akidah, peningkatan amal ibadah, ketakwaan, kesalehan, kewaraan, kezuhudan, itu yang akan meningkat. Bukannya perbalahan, bukannya pergaduhan. Ya? Jadi itu dari sunnah wal jamaah. Atau akidah sangat simple, sangat mudah. Ya, kalau tidak ada polemik yang ditimbulkan oleh unsur-unsur luar, akidah Islam ni ada satu yang sangat indah, yang tidak ada serabut-serabut, yang tidak ada pening-pening kepala. Ya. Jadi waktu kita kata, carilah hidayah itu pada wahyu, menerusi wahyu. Dan akal yang Tuhan bagi ini memang alat untuk menerima wahyu, untuk menyerah diri kepada wahyu. Dan sebab itu Allah Ta'ala letakkan syarat. Nak jadi dapat hidayah Quran ni, kita kena jadi muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kita kena takut dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menyerah diri kepada Allah, tidak tundukkan keegoan kita kepada Allah, memang payah kita nak dapat hidayah daripada wahyu itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. قلت لكم ما سمعتم نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.